Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pembicaraan kita pada kali ini adalah berkenaan dengan salat tarawih dan juga salat witir bagi kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan salat tarawih? Salat tarawih merupakan salat sunat yang disyariatkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Selain daripada salat tarawih, dia dinamakan juga dengan qiyam Ramadan. Boleh dilakukan secara berjamaah dan boleh juga dilakukan secara bersendirian. Namun menurut jumhur ulama, dalam menjawab persoalan mana yang afdal, melakukan salat tarawih dengan berjamaah ataupun melakukannya dengan bersendirian, menurut jumhur ulama, melakukan tarawih dengan berjamaah itu lebih afdal. Apa dalil disunatkan salat tarawih dalam bulan Ramadan ini? Hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan begitu juga dalam kitab-kitab sunan menceritakan bahawa Nabi SAW pernah mengerjakan salat qiyam Ramadan, yakni salat tarawih bersama dengan para sahabat selama beberapa malam di bulan Ramadan, iaitu malam yang pertama, malam yang kedua dan juga malam yang ketiga. Adapun malam-malam berikutnya, baginda tidak keluar untuk bersalat berjamaah bersama dengan sahabat-sahabat, sekalipun ramai menunggu dalam masjid untuk mengerjakan salat tarawih berjamaah dengan baginda. Kemudian pada pagi besoknya, selesai daripada mengerjakan salat subuh, baginda Nabi SAW menjelaskan kepada mereka, kata baginda, "Aku tahu bahwasanya kamu semua menunggu aku keluar untuk mengerjakan salat tarawih berjamaah dengan kamu. Namun sengaja aku tidak keluar berjamaah dengan kamu kerana aku khawatir nanti salat malam tersebut akan difardukan ke atas kamu dan kamu lemah untuk melaksanakannya." Ini sebagaimana hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Cerita ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salat tarawih boleh dilakukan berjamaah, kerana Nabi pernah melakukan salat tarawih berjamaah dengan para sahabat, dan boleh dilakukan dengan secara bersendirian kerana Nabi juga melakukan salat tarawih secara bersendirian. Adapun fadilat salat tarawih ini, maka di sana Nabi SAW menegaskan dalam satu hadisnya, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih." Sesiapa yang melakukan qiyam Ramadan, yakni salat tarawih, kerana imannya kepada Allah dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, akan diampunkan untuknya apa yang telah lalu ataupun segala yang telah lalu daripada dosa-dosanya. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Sahih Muslim rahimahullah. Apa hukum salat tarawih di sisi para ulama kita? Para ulama menegaskan, di antaranya ulama al-mazhab Syafi'i, salat tarawih adalah sunnatun muakkadah. Salat tarawih adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut oleh syariat, oleh Allah dan Rasul, di mana meninggalkannya dengan sengaja dihukumkan sebagai makruh. Bilakah bermulanya? Bila bermula dan berakhir waktu salat tarawih. Salat tarawih waktunya adalah setiap malam dalam bulan Ramadan. Bermula waktunya setelah selesai kita melakukan salat isyak dan berterusan sehinggalah subuh.
Jadi hanya berakhir salatul tarawih, waktu salat tarawih hanya berakhir apabila masuknya waktu subuh. Berapa bilangan rakaat salat tarawih? Salatul tarawih, bilangan rakaat salat tarawih berdasarkan hadis dan juga amalan para sahabat, terdapat dua riwayat yang menjelaskan tentang bilangan salat tarawih ini. Bilangan rakaat salat tarawih ini. Yang pertama, berdasarkan kepada hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menceritakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan 8 raka'atin wa autara." Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat bersama kami dalam bulan Ramadan sebanyak 8 rakaat. Kemudian baginda mengerjakan witir. Hadis terdapat dalam Sahih Ibnu Hibban dan juga Sahih Ibnu Khuzaimah. Dalam hadis ini Jabir menceritakan salat tarawih 8 rakaat. Salat tarawih dilakukan oleh Nabi bersama dengan sahabat adalah 8 rakaat. Kemudian diikuti dengan witir. Di sana terdapat riwayat daripada sahabat yang menceritakan solat witir sebanyak 20 rakaat. Yang tidak termasuk solat tarawih 20 rakaat. Jika termasuk witir 23 rakaat. Iaitu berdasarkan hadis dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu yang menceritakan umat Islam pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menunaikan salat tarawih di bulan Ramadan 20 rakaat. Ini sebagaimana hadis dalam Sunan Al-Kubra yang Imam Al-Baihaqi. Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta dari Yazid bin Ruman yang menceritakan orang ramai menunaikan salat tarawih pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sebanyak 23 rakaat. Iaitu 20 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Hadis ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Jadi demikianlah salat tarawih boleh dilakukan 8 rakaat, 11 termasuk witir, dan boleh juga dilakukan sebanyak 20 rakaat, yang 3 rakaat termasuk witir, menjadikan jumlahnya 23 rakaat. Kita untuk menceritakan berkenaan dengan cara dan juga kaifiat melakukan salat tarawih. Yang pertama, salat tarawih mesti dilakukan 2 rakaat. Jika dilakukan 4 rakaat sekaligus, kata ulama, tidak sah kerana menyalahi cara yang telah disyariatkan. Jadi mesti dilakukan 2 rakaat. Setiap 2 rakaat kita beri salam. Jadi kalau bagi yang melakukan salat tarawih 8 rakaat bermakna mesti dengan 4 salam. Tidak boleh kurang daripada 4 salam. Itu yang pertama. Mesti dilakukan 2 rakaat. Yang kedua, ketika berniat, hadirkan dalam hati untuk mengerjakan salat tarawih ataupun qiyam Ramadan. Contohnya, kalau kita salat bersendirian, kita hadirkan dalam hati, ataupun kita mengikut sebagaimana disunatkan dalam mazhab Syafi'i, iaitu kita lafazkan niat. Sebelum hadirkan hati, kita lafazkan dengan lidah kita, usalli sunnat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita salat menjadi imam, kita niatkan usalli sunnat tarawih imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan salat sunat tarawih dengan menjadi imam kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjadi makmum pula, usalli sunnat tarawih makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan salat sunat tarawih 2 rakaat kerana menjadi makmum
dengan menjadi makmum kerana Allah Subhanahu wa taala. Setelah berniat, sambil kita takbir, kita berniat. Setelah berniat, lakukanlah salat seperti biasa, iaitu dengan menyempurnakan rukun-rukun serta sunat-sunat salat dan menjaga daripada perkara-perkara yang membatalkan salat. Termasuk yang perlu kita jaga juga ialah khusyuk dalam salat. Setelah Al-Fatihah, setelah kita di antara rukun dalam salat ialah membaca Al-Fatihah. Setelah kita membaca Al-Fatihah, disunatkan untuk kita membaca mana-mana ayat ataupun surah yang kita hafal. Tidak ada bacaan khusus, tidak ada bacaan ayat ataupun surah yang khusus. Oleh yang demikian, kita boleh milih apa saja ayat ataupun surah daripada Al-Quranul Karim. Bolehkah mengerjakan salat sunat dengan melihat kepada mushaf? Imam memimpin ataupun kita sendiri mengerjakan salat sunat termasuk salat tarawih pada malam-malam Ramadan. Adakah harus kita mengerjakan salat dengan melihat kepada mushaf? Di sana terdapat hadis sebagaimana yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya. Hadis yang menceritakan, kanat Aisyatu ya ummuha abduha zakwanu minal mushaf. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerjakan salat dengan diimamkan oleh hambanya yang bernama Zakwan minal mushaf, dengan hambanya melihat atau membaca dari mushaf. Bukan baca dari ingatannya, tidak, tetapi membaca dari mushaf. Jadi menunjukkan kepada kita berdasarkan hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qastalani dalam kitabnya Irsyadus Sari, kata dia keharusan mengerjakan salat dengan membaca dari mushaf itu merupakan mazhab Imam Syafi'i, mazhab Abu Yusuf, dan juga mazhab Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Kerana keharusan tersebut, kerana ia tidak membabitkan sebarang perkara yang boleh membatalkan salat. Apakah terdapat bacaan-bacaan yang khusus yang disunatkan kepada kita setelah kita selesai 2 rakaat ataupun 4 rakaat tarawih? Maksudnya setelah kita beri salam, kita sembahyang 2 rakaat, kemudian kita beri salam, apakah ada bacaan-bacaan yang khusus? Bacaan zikir ke, salawat ke, istighfar ke, dan sebagainya? Jawapannya, tidak ada bacaan yang khusus. Cuma sebagai meraihkan konsep tarawih, yang mana tarawih itu memberi makna, memberi kerehatan, iaitu kita melakukan salat dengan kerehatan, tidak tergesa-gesa, Maka bagi meraihkan konsep tersebut, maka para alim ulama menggalakkan kita untuk menyelangi antara 2 ataupun 4 rakaat salat tarawih itu dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti selawat, bacaan Al-Quran, istighfar, zikrullah, tazkirah, dan seumpamanya. Namun kalau seseorang itu dia tidak mau buat ibadat lain, selesai dia beri salam 2 rakaat ataupun selesai daripada 4 rakaat, dia nak meneruskan kepada salat yang berikutnya, tidak menjadi satu kesalahan, kerana tidak ada suatu arahan yang khusus daripada Nabi SAW untuk kita menyelangi di antara salat-salat tarawih kita dengan ibadat-ibadat yang lain. Cuma digalakkan oleh para alim ulama kita sahaja. Kemudian selesai dari bilangan salat tarawih, hendaklah kita menutup dengan salat witir. Selesai daripada salat tarawih, sebagai contohnya orang yang salat tarawih 8 rakaat, selesai daripada 8 rakaat, dia hendaklah menutup dengan witir.
Solat witir ialah solat sunat dengan bilangan ganjil yang sangat digalakkan oleh Nabi SAW untuk dikerjakan pada waktu malam. Waktunya sama dengan waktu solat tarawih juga, iaitu di antara solat isyak yang bermula setelah selesai solat isyak dan berakhir dengan masuknya waktu subuh. Solat witir boleh dilakukan di awal malam dan boleh juga dilakukan di akhir malam. Bagi di kalangan kita yang ingin bangun tahajud, sunat menangguhkan solat witir ke hujung malam, iaitu melakukannya selepas tahajud. Bagi yang tidak ingin bangun tahajud, sunat dilakukannya di awal malam sebelum tidur. Jadi selesai daripada solat tarawih. Bagi kita yang ingin bangun malam, mungkin sebelum kita makan sahur, sebelum kita bersahur, kita ingin melakukan solat tahajud ataupun solat lain lah, maka disunatkan untuk kita menangguhkan witir kita, bagi kita lakukan hujung sekali setelah selesai daripada kita bertahajud. Ini sebagaimana pesanan Nabi SAW, jadikanlah hujung salat malam kamu dengan witir. Tapi bagi orang yang tidak ada keinginan untuk bangun bertahajud malam, maka baginya ada baik untuk dia menyelesaikan salat witir sebaik saja melakukan salat tarawih. Berapa bilangan salat witir ini? Paling pendek 1 rakaat, paling panjang 11 rakaat. Namun sebaik-baiknya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, jangan kurang daripada 3 rakaat. Jadi sekurang-kurangnya kita lakukan 3 rakaat. Walaupun kalau kita lakukan 1 rakaat pun sudah kita memperolehi kelebihan yang dinatakan oleh Nabi SAW tentang salat witir tadi. Yang pertama, niat. Ketika takbiratul ihram, hendaklah kita menghadirkan dalam hati kita niat untuk mengerjakan salat witir. Jika kita ingin melafazkan sebelum takbiratul ihram, kita lafazkan usalli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan salat witir 1 rakaat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi yang ingin melakukan salat witir 1 rakaat sahaja. Adapun yang melakukan witir lebih daripada 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat dan sebagainya, dia boleh memilih sama ada ingin menyambung witirnya sekaligus, dan boleh juga memilih untuk memisahkan di antara 2 rakaat dengan 1 rakaat. Sebagai contohnya, yang melakukan salat witir 3 rakaat, dia boleh memilih untuk melakukan 3 rakaat sekaligus, iaitu dengan berniat, dengan melafazkan niat usalli sunnatal witri 3 rakaatin lillahi ta'ala. Sengaja aku mengerjakan salat witir 3 rakaat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang melakukan 2 rakaat terlebih dahulu, maka lafaz niatnya usalli sunnatan minal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan salat sunat daripada witir 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah beri salam, dia bangun mengerjakan 1 rakaat lagi dengan lafaz niat usalli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala. Bagi yang melakukan salat witir 3 rakaat sekaligus, dia boleh memilih
untuk melakukannya dengan satu tahiyat saja, iaitu di hujung rakaat yang terakhir, dan boleh juga untuk dia melakukan dua tahiyat, iaitu di hujung rakaat yang kedua, tahiyat awal, dan juga di hujung rakaat yang terakhir. Bacaan Fatihah, ada surah ataupun ayat-ayat tertentu yang disunatkan untuk kita membacanya. Bagi orang yang melakukan solat witir satu rakaat, terpulang kepadanya lah untuk dia membaca apa saja ayat ataupun surah yang dia kendaki daripada Al-Quranul Karim. Yang ini setelah dia membaca Fatihah, bacalah apa saja ayat ataupun surah yang dia kendaki. Tapi bagi orang yang mengerjakan witir 3 rakaat, di sana ada bacaan-bacaan yang disunatkan oleh Nabi SAW sebagaimana yang terdapat di dalam hadis, iaitu dalam rakaat yang pertama. Dalam rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah, disunatkan untuk dia membaca surah Al-A'la. Rakaat yang kedua pula setelah Al-Fatihah, disunatkan dia membaca surah Al-Kafirun. Dan rakaat yang ketiga, disunatkan dia membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas saja, ataupun boleh juga dia membaca surah Al-Ikhlas diikuti dengan surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Kerana kedua-dua kaifiat itu terdapat keterangannya di dalam hadis Nabi SAW. Apakah terdapat bacaan yang tertentu, sama ada zikir ataupun doa dan sebagainya, yang sunat kita baca selepas kita menunaikan solat witir? Jawapannya ya. Di sana ada bacaan yang diajar oleh Nabi SAW. Di antaranya sebagaimana yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad daripada sahabat Nabi yang bernama Abdul Rahman bin Abza radhiyallahu anhu, hadis dengan sanad yang sahih, iaitu Nabi SAW mengajar setelah menunaikan solat witir bacaan Subhanal Malikil Quddus dan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Maha suci Allah, Tuhan yang maha suci. Subhanal Malikil Quddus, maha suci Tuhan yang maha berkuasa. Al-Malik Al-Quddus, lagi maha suci. Nabi mengulangnya sebanyak 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kemudian setelah itu disunatkan baca doa, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi ni'amaka wa la sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan redamu dari ditimpa kemurkaanmu. Aku berlindung dengan kemaafanmu dari ditimpa balasanmu. Aku berlindung denganmu darimu, ya Allah. Aku berlindung dengan rahmatmu dari azabmu, ya Allah. Tidak terhitung olehku nikmat-nikmatmu dan pujian ke atasmu, yakni pujian yang selayaknya untuk aku ucapkan ke atasmu. Kamu adalah sebagaimana pujianmu atas dirimu sendiri. Yakni hanya engkau lah, ya Allah, yang layak untuk memuji dirimu dengan pujian yang memenuhi apa yang selayaknya bagimu. Menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW baca doa ini di hujung witirnya, sebagaimana hadis dalam Sunan Abi Daud rahimahullah. Demikianlah sedikit penerangan berkenaan dengan kaifiat dan juga hukum hakam yang berkait dengan solat tarawih dan juga solat witir. Mudah-mudahan kita semua akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadat-ibadat sunat, dan apa yang kita harapkan ialah amalan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun amalan-amalan kita tidak sehebat Rasulullah dan sahabat-sahabat dulu, tetapi dengan sedikit usaha daripada kita, insya-Allah
Allah mengganjari pahala, Allah mengganjari amalan-amalan kita dengan pahala-pahala yang berlipat kali ganda. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.